Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Kitabul Bai'. Kitabul Bai' ay hadza kitabu fi bayani ahkamil bai'. Ini kitab pada menyatakan hukum berjual beli. Ini kitab pada menyatakan hukum berjual beli. Jadi hukum berjual beli ini asalnya harus, tetapi di sini ni dia bukannya harus sahaja, tapi dia nak umum. Apabila umum, tak terlepas daripada 5 hukum. Ada kalanya hukum akad jual beli itu wajib, ada kalanya akad jual beli itu sunat, ada kala akad jual beli itu menjadi haram, ada kalanya akad jual beli itu makruh. Harus tu kuasa. Wajib ni bila? Dalam kitab ni dia tak sebutlah kerana kita nak ringkas. Kalau kitab tak besar dia akan sebut. Wajib ni, jual beli wajib ni ketika berlakunya darurah, iaitu apabila situasi memerlukan makanan, makanan asasi, wajib penjual menjual kepada orang yang memerlukan makanan dengan syarat apa? Dengan syarat penjual itu ada lebih makanan dia. Lebih itu dikira berapa lama? Dikira setahun. Cukup stok yang dia miliki ini, dia menjadi wajib untuk dia jual sekiranya berlaku keperluan hajat darurah pada orang lain nak makanan asasi. Dia ni cukup stok dia untuk anak isteri dia cukup setahun. Lebih tu yang wajib jual. Adapun tak lebih, cukup ngam-ngam, tak wajib jual. Ataupun tak cukup setahun, berah dia, contohlah berah, kita ambil contoh berah. Berah yang dia milik ni, sedangkan orang lain perlu kepada berah juga. Situasi terdesak perlu kepada berah. Kita berlaku krisis makanan, contoh dia, ada orang jiran dia perlukan berah. Adakah dia wajib jual? Tengok. Sekiranya stok dia ada, dikira cukup diri dia dan anak isteri dia, bawah tanggungan dia makan, selama 1 tahun. Kira lah. Cukup tak? Cukup. Ada lebih tak? Ada lebih sedikit. Yang sedikit tu wajib. Haram kalau dia tak jual. Itu hukum wajib akad jual beli. Jadi kalaulah berlakunya transaksi jual beli, akad jual beli, maka dapat pahala wajib. Bukan pahala sunat. Bukan pahala harus. Pahala wajib. Okey, yang kedua, sunat. Bila situasi jual beli sunat? Ini kalau orang nak terlibat dalam bisnes, tak nak terlibat dalam perniagaan, dia kena tahu. Dia kena tahu situasi sunat dan kena tahu cara niat sunat. Jadi umumnya sunat ini, tiap-tiap dia menjual benda yang boleh membantu orang lain. Tak kisahlah bantu apa pun, bantu keperluan orang lain. Sunat hukum dia. Pegang ada niat lah. Dia menjual, contoh dia terlibat dalam jual beli pakaian. Dia bantu memudahkan orang lain untuk mendapatkan keperluan pakaian. Papak pahala sunat. Tapi biasanya kita hari ni jarang niat lah, sebab tak tahu. Jarang niat, tak dapat pahala, harus je lah. Kembali pada asal, harus. Jadi niat dijual apa? Sekiranya dijual makanan, dia niat untuk bantu memudahkan orang lain dapatkan keperluan makanan. Pak pahala sunat. Dia jual apa lagi? Dia jual produk apa? Produk suplemen. Dia niat untuk bantu orang lain sembuh dan sehat. Dapat pahala. Itu dia panggil sunat. Yang ketiga makruh.
Makruh ni kena jaga juga. Makruh ni tak dapat pahala. Apa maksud makruh? Makruh ni akad jual beli itu tidak ada pahala. Sah, tapi tidak ada pahala. Sedangkan kita nak kumpul pahala melalui akad jual beli. Itu penting kita belajar jual beli supaya setiap akad kita sah dan sah berpahala. Bukan semata-mata sah, sekadar haruh, tak ada pahala apa. Kita nak sah, langkah yang seterusnya kita nak ada pahala. Itu kita nak belajar ilmu jual beli. Makruh ni, jual beli makruh apa? Jual beli benda yang makruh satu. Jual beli benda yang makruh seperti tembakau, seperti jual beli belacan. Itu satu contoh jual beli benda yang makruh. Maka makruhlah akad jual beli. Yang kedua, contoh kedua makruh. Contoh kedua ni banyak. Jadi dua contoh je secara umumnya makruh ni. Secara umum lah. Yang kedua ni makruh jual beli kain kapan. Kain kapan tu apa? Meniaga kain kapan harus. Tapi makruh. Tapi jangan bagi kat Cina buat. Kita lah jual. Ini kain kapan pun Cina jual. Batu nisan pun Cina. Tak apa mula daripada baby dia cover. Dia tolong sediakan kita sampai nak masuk kubur. Kain kapan duduk dalam kubur pun Cina jual. Lepas tu pacak batu nisan dia jual juga. Tengok. Kita tak nak terlibat langsung dalam kononnya kata makruh. Makruh menyediakan kain kapan. Ilah dia disebut dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, disebut juga dalam kitab apa lagi? I'anatut Talibin. Kenapa makruh? Kerana dia tu kena jaga. Satu jual kain kapan, yang keduanya jual batu nisan. Dua ni makruh. Tapi makruh pun buatlah kerana orang pastikan orang Islam yang kontrol. Sebab penjual ini, manusia ini bercita-cita orang lain mati, bukan dia mati. Bercita-cita orang lain mati itu makruh. Sebab tu doa supaya orang mati makruh. Bila nak mati orang tua ni? Menikah lain ni. Amboi kemah. Lah ni menakut. Makruh. Tapi kalau niat untuk persediaan. Ya tu tak apa. Persediaan apa? Bila persediaan kalau sesiapa yang meninggal tu senang dia orang mencari. Tu tak apa. Itu kena jaga tu. Cuma umum dia jadi makruh juga. Cuma kita jaga, elakkan daripada kita. Dia sebab apa makruh tu? Sebab illah tu, illah ni dia panggil al-illatul ba'isah. Illah makruh ni, illah bukan individu. Illah umum. Dia tak kira nisbah orang. Kita ni umumnya makruh. Tapi kita sebenarnya tak, nisbah kita tak ingat pun, tak doa pun orang lain nak mati. Maksud apa? Apabila, kenapa hari ni tak ada sale tak ramai orang mati ni. Itu yang dia tak nak. Dia akan, kok mana pun ilah ni akan ada kaitan. Dia tanya, macam mana sale bang hari ni? Kain kapan? Tak ada lah Ustaz. Tak apa mati. Tak apa mati. Tak apa ramai orang mati hari ni. Tak apa ramai orang mati. Itu dia makruh. Jadi sama juga makruh disebut dalam kitab Taqriratus Sadidah, jual makanan. Dia asal sunat jual makanan. Tapi silap sikit jadi makruh. Macam mana? Sekiranya diimpikan makanan dekat orang tu cepat habis. Tak boleh. Tak ada restock lagi produk kita ni. Jual makanan. Takkan tak habis lagi. Rumah Bayuk dia beli krepek saya belum lepas lagi. Nampak tak? Jangan impikan benda hilang. Nikmat kat dia hilang. Jangan. Makruh. Itu disebut dalam kitab Taqriratus Sadidah. Dan kita Taqriratus Sadidah. 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 Tu tanya Bayuk kita tu. Bayuk popular. Bayuk rajin beli kitab. Nama-nama kitab semua Bayuk. Library dia. Bagus kitab tu. Kitab tu dia ikhtisar, ringkas daripada kitab besar lain. Kitab antaranya I'anatul Talibin dirujuk, Mughni Muhtaj, Fathul Syarqawi. Jadi kalau kita siapa belajar I'anatul Talibin, belilah kitab Taqriratus Sadidah. Walaupun penulis ni baru, tapi kitab tu dia ringkas daripada kitab I'anah. Jadi kita ambil poin, cantik. Susunan dia pun cantik. Taqriratus Sadidah. Okey, ia makruh.
Haram, mudah je lah haram. Jual beli haram kita akan bincang last sekali belakang. Dia panggil jual beli yang haram lagi tak sah, ada jual beli haram sah. Jual beli haram ni jual beli yang tak sah, tu dia panggil jual beli haram. Jual beli dia ada dua. Jual beli haram lagi tak sah iaitu jual beli yang tidak menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ini jual beli haram. Iaitu jual beli yang tidak menetapkan yang tidak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Jual beli binatang buah tak sah tapi dia jual beli juga. Itu jual beli haram. Jual beli babi tak sah, jual beli najis tak sah, dia jual beli juga. Itu dia panggil jual beli yang haram lagi tak sah. Ada jual beli yang haram tapi sah. Itu lain kali lah yang tu. Itu tajuk di belakang. Ini kitab qala al-musannif rahimahullah taala. Ini kitab pada menyatakan ini menerangkan apa dia? Menerangkan hukum, yakni tentang hukum berjual beli, tentang peraturan tentang jual beli. Sama ada hukum wajib, hukum sunat, hukum harus dan juga hukum makruh. Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Hukum tu hukum apa? Hukum berjual beli. Ni dia terus kepada rukun di sini. Dia terus kepada rukun, dia tak bawa lagi makna jual beli. Jadi kita kena bawa mari sendirilah jual beli tu. Bermula rukunnya rukun jual beli. Seperti barang yang tersebut di dalam majmu', yakni dalam kitab majmu' Al-Imam Nawawi. 3 perkara tu khabar. Iaitulah tu rukun. 3 perkara. Baik, sebelum rukun tu macam biasalah konsep dia, kita kena tahu dulu diri jual beli. Sebab dia beza dengan rukun. Sekarang ni dia bukan nak cerita diri jual beli ni, dia nak cerita rukun. Kena tahu diri jual beli baru kita bincang rukun. Baik, diri jual beli ni ataupun makna jual beli ataupun kita panggil diri jual beli, dia beza dengan rukun jual beli. Sebelum kita bincang rukun satu-satu, kita kenal dulu diri jual beli. Jadi mudahnya samalah konsep dengan makna lain, makna semayan, makna puasa, makna zakat, makna wuduk dan sebagainya. Beza diri dengan rukun. Kalau diri jual beli, dia mesti cukup sempurna rukun dan syarat-syarat. Apabila sempurna 6 rukun, lengkap kita buat 6 rukun jual beli secara detail, maka dinamakan diri jual beli. Kalau tak cukup satu rukun, tak dinamakan jual beli. Contohnya, dia rukun pertama ada, rukun kedua ada. Rukun pertamanya ialah penjual, rukun keduanya pembeli, rukun ketiganya barang, rukun keempatnya price, harga. Rukun kelima, keenam tak ada. Yang ini ijab dan qabul. Adakah dinamakan jual beli? Tak dinamakan jual beli. Kenapa? Kerana tak cukup juzuk dia. Tak cukup dia punya salah satu daripada juzuk ataupun dipanggil sebahagian daripada diri. Tak cukup juzuk untuk lengkapkan diri jual beli. Dia kena cukup 6 juzuk, cantumkan 6 juzuk, komplitkan 6 juzuk, baru nama diri jual beli. Jadi terbentuknya diri, dinamakan diri jual beli ini apabila sempurnanya 6 juzuk. Apabila sempurnanya 6 rukun. Sebab tu rukun tu kan ada 2 makna. Pertamanya mala budda minhu, benda yang tidak dapat mesti ada. Tak ada satu pun tak dinamakan jual beli. Maknanya keduanya juz'um min mahiyah, sebahagian daripada diri jual beli. Jadi satu-satu juzuk itu dipanggil rukun. Komplitkan, cukupkan 6 rukun, 6 juzuk itu baru nama diri.
Jadi nisbah rukun pertama, nisbah penjual bukan dipanggil jual beli. Nisbah pembeli bukan dipanggil jual beli. Dipanggil apa? Dipanggil sebahagian daripada diri jual beli. Nak nama diri jual beli mesti cukup 6. Mesti ada penjual, mesti ada pembeli, mesti ada barang, mesti ada harga, mesti ada ijab, mesti ada qabul. Jadi 6 ini cukup semua 6 komplit dengan syarat-syarat yang tertentu, baru nama diri jual beli yang sebenar. Apa dinamakan? Dipanggil bai'ul hakiki. Dipanggil jual beli yang sebenar. Bukan bai'ul mu'attah. Bai'ul hakiki. Jual beli yang sebenar. Kita akan sebut sekali lagi, ada 3 pilihan. Atau 4 pilihan. Pertama, bai'ul hakiki. Tak boleh nak apply, nak buat bai'ul hakiki, baru kita akan terus ke bai'ul mu'attah. Yang ketiga, hebah. Yang keempat, hebah bersawab. Jadi 4 ini, kita boleh pilih satu daripada 4 ketika mana kita berurus niaga dengan penjual. Baik, settle. Diri jual beli ni apa dia? Diri jual beli mesti cukup 6. 6 tu apa? 6 juzuk. Kalau nisbah rukun 1 juzuk dipanggil rukun. Beza. Tak panggil jual beli. Orang tanya, penjual ni apa? Penjual 1 rukun daripada jual beli. Pembeli 1 rukun daripada diri jual beli. Ijab 1 rukun daripada diri jual beli. Nak nama diri jual beli komplit. Sebab tu hari ni kebanyakan di pasaran hari ni payah untuk kita cari bai'ul hakiki. Sebab apa? Sebab tak ada ijab qabul. Tak cukup dia punya juzuk dia. Jadi kesimpulan dia, komplitkan 6 juzuk dinamakan diri, satu juzuk dinamakan rukun. Jadi rukun tu 1 juzuk. Tangan 1 rukun daripada orang. Ataupun 1 juzuk daripada orang. Kepala 1 juzuk daripada orang. Kaki 1 juzuk daripada orang. Tubuh 1 juzuk daripada orang. Nak komplitkan semua, nak namakan orang yang sempurna, mesti komplitkan dia punya juzuk-juzuk dia. Jadi kesimpulan yang pertama, diri komplitkan semua juzuk. Yang kedua, rukun itu nisbah satu-satu. Penjual rukun pertama. Pembeli rukun kedua. Orang tak panggil penjual, penjual ni jual beli ada. Tak nama jual beli lagi. Okay, settle. Tu beza di antara diri dengan rukun. Sebab tu bermula rukunnya. Sebab tu nya tu dia kembali pada jual beli. Jadi dia nak cerita apa? Nak cerita rukun dengan jual beli benda beza. Bermula rukunnya rukun jual beli. Jadi rukun dengan jual beli beza. Bukan benda sama. Beza. Tangan dengan orang nisbah berbeza. Ni tangan, lepas tu mana orangnya? Ni kata apa? Tunjuk orang lelaki. Ni lah. Ni kena pada tangan. Tunjuk muka, ni muka. Ni muka lelaki. Ni tangan lelaki. Tunjuk pula kaki. Ni kaki lelaki. Mukhtasar Jedan. Itu nama kita. Baik. Jadi nak nama orang tu mesti lengkap kesemuanya. Ni kena faham betul-betul. Sebab apa? Sebab kalau faham yang ni mudah untuk belajar bab perkara batal wuduk. Kalau dia tak faham perkara batal wuduk, konsep je, faham konsep, dia akan keliru. Kenapa? Apabila sentuh perempuan batal wuduk. Perempuan harus berkahwin, batal wuduk. Tapi sentuh tangan perempuan, dia dah bercerai daripada badan dia, tak batal wuduk. Itu kena faham ayat. Kita, orang aksiden bang, terpotong tangan, terpotong telinga. Telinga siapa? Telinga perempuan yang harus berkahwin. Batal wuduk dengan kita? Batal. Tetapi kalaulah telinga dia dah tercabuk, kita ada wuduk, nak ambil masuk dalam plastik, tak pakai ni, batal wuduk? Tak batal wuduk. Kenapa tak batal wuduk? Ini telinga perempuan. Tengok ayat dia. Yang kata batal wuduk ialah bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan. Yes. Apa makna perempuan? Itu bukan perempuan. Itu telinga perempuan. Telinga perempuan, beza. Dia kata sentuh lelaki dengan kulit perempuan. Ini kulit perempuan ni telinga ni. Ya betul, telinga ni kulit bukan gigi. Tetapi tidak lagi
bukan nama perempuan. Kenapa? Itu juzuk perempuan. Apabila bercerai, nama juzuk. Dah kalau sentuh di badan dia, memang itu perempuan lah. Ni sebahagian perempuan dia kan tak bercerai. Dia tak bercerai ni, sentuh kat sini. Yang balik rumah amal ilmu ni pula. Sentuh isteri tak patah, tak dibawa belajar. Oh. Potong telinga isteri. Jam tu. Nak bagi dia faham betul kan? Dia tak faham, nak bagi faham, potong dulu isteri binimu tu. Tu tak patah sungguh potong. Potong apa Ustaz? Potong kepala, jangan mati. Jadi itulah dia punya kenapa perbezaan kalau sentuh anggota isteri, anggota perempuan yang dah bercerai tak batal wuduk. Kenapa? Kerana tidak lagi dinamakan perempuan. Begitu juga kita. Orang sedang mencari apa beza rukun dengan diri. Rukun semaya dengan semaya tak boleh beza lagi. Hak tula, mana boleh hak tula? Rukun semaya dengan semaya, dia kata sama, mana boleh sama? Mengaji pondok 10 tahun lah. Kenapa tu? Kerana tak kena gaya. Tu cik kata, tahu tak panggil mengaji tu kata. Kalau 10 tahun di antara rukun dengan solat tak boleh lagi kata. Bukan mengaji tu, duk buat bubur di pondok kata. Ataupun dia kata, dah ustaz saya mengaji semua, siang malam mengaji. Cari gulai lah tu cik kata. Pergi tukar pula pondok lain, cari gulai. Tu trend orang mengaji dulu. Waktu tu guru haji cik banyak pondok dia ni. Lepas pondok Pulau Pisang di pondok Abdullah Fahim. Pondok Abdullah Fahim halau dia pergi Tok Kenali. Sebab dia satu geng. Abdullah Fahim ni kan satu geng Tok Kenali. Itu bukan kes dia nak pergi. Tu Tok Guru dia suruh pergi. Sampai Tok Kenali duduk 5 tahun je. Pergi pula Tok Bermi. Akhirnya dia kekal di Tok Bermi. Sebab apa? Sebab tu tunjan fiqah dia kan. Kena buah Tok Bermi memang duduk senyap. Tak pindah-pindah dah pondok. Dia lama dengan Tok Bermi. Itulah cara dia. Dia kata kalau lama mengaji tapi tak tahu. Orang Kedah panggil tak ketahuan. Tak ketahuan punca rukun dengan solat. Tak ketahuan punca perempuan dengan juzuk. Pindah. Cari guru lain pula. Itu cara dia. Bukan salah di guru. Mungkin kita tak kena cita rasa kita. Kan? Jangan kata guru tu tak mengaji. Mana boleh guru tak mengaji? Dia buka pondok. Tak buka pondok jangan. Bahaya. Boleh jadi tak mengaji, tak buka pondok ni. Tapi kalau buka pondok tu, memang syarat kena mengaji. Habis. Bermula rukumnya. Settle. Ada satu lagi. Ni kita nak tulis ni. Boleh ni. Slow-slow apa deh? Lama mengaji bab makna je malam-malam ni. Abang kata jauh saya datang Ustaz. Takkan nak makna je. Kita buat makna bagi baru rukum. Okey. Makna jual beli. Tadi baru kita sembang rukum. Makna jual beli. Saya tulis nampak tak kalau tulis? Tak apa yang tu tak payah, yang tu tak payah tunjuk kat dia orang. Bagi. Dengar dia tangkap. Okey, makna jual beli kita ambil makna yang detail. Tak payah ambil makna yang ringkas. Tak ambil makna yang detail. Sebab makna yang ringkas mudah aja. Makna jual beli dari sudut bahasa kita tak bahas, kita terus pada istilah. Jadi istilah pun dia ada banyak versi. Dalam kitab Tarikh Syarqawi lain, dalam kitab I'anatul Talibin. Kita ambil dalam hasyiah. Dalam hasyiah I'anatul Talibin ada, dan dalam Taqriratul Sadidah pun sama. Yang detail iaitu aqdun. Ni apa dah ni Ustaz ni apa dah ni? Aqdun muawadatin. Aqdun muawadatin maliyatin. Aqdun muawadatin maliyatin tufidu milka ainin. Milka ainin. Aqdun muawadatin. Aqdun muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin. Au manfaatin ala dawam. Kita nak bahasnya dari segi ala dawam ataupun ala ta'bid. Ala dawam kekal dawam ataupun ta'bid. Au manfaatin. Tulisan saya ni hudur sikit. Manfaatin milka ainin. Okey
dia kalau detail, kita ke satu-satu, kita faham satu, dua, poin yang ketiga, 3 poin. Milka ain ini dia panggil tujuan. Ni tujuan. Syarak jelas kenapa tujuan pertukaran ni milka ainin. Au manfaatin, tak apa yang ni. Yang ni nak kena faham detail di dalam tajuk sewa. Manfaat ni sewa. Kita ambil sekarang ni je. Milka ainin ala dawam. Yang ni sewa. Sebab dia ada persamaan sewa dengan akad jual beli. Sama je dia punya konsep dia. Baik, aqdun muawadatin maliyatin. Jadi okey, jual beli dia kita ini antara makna jual beli yang komplit merangkumi 6 rukun. Jadi ada setengah biasanya dalam kitab I'anatul Talibin, Fathul Qarib, dalam kitab Tahrir Syarqawi dia sama. Dia ringkah muqabalah. Dia panggil muqabalatum malum bimalin biizni syar'i. Ringkah. Tak komplit 6. Tapi dalam hasyiah dia lebih komplit. Inilah kalau kita nak hafal untuk budak-budak sekolah, sebab dia komplit 6. Baik, apa dia yang kata jual beli? Tadi kita cerita dah diri jual beli ni merangkumi 6 rukun, 6 juzuk. Okay, kita nak bahas satu persatu secara detail. Okay, jual beli dia merangkumi apa? Dia merujuk kepada akdum. Akdum ni apa akdum ni? Akdum ni orang Melayu pun panggil akad. Kita pun panggil akad. Satu akad pertukaran harta. Satu akad pertukaran harta. Kalau detail, dia kena tambah sendiri. Kena bawa sendiri. Satu akad pertukaran harta. Harta apa? Antara penjual dan pembeli. Sebab tu cukup rukun. Dia kena takdir. Akad pertukaran harta antara penjual dan pembeli. Tufidu milka ainin, bertujuan untuk memiliki diri benda. Akad pertukaran harta antara penjual dan pembeli bertujuan, tufidu milka ain itu bertujuan memiliki ain, diri benda. Yani diri harta lah, ain itu diri harta. Au manfaatin, atau memiliki manfaat, ni sewa. Yang ni kita tak bahas lagi dalam bab sewa. Alad dawan, secara berkekalan. Kalau secara tak berkekalan, secara sementara, tak dipanggil jual beli. Itu panggil pinjam. Okey, settle. Secara ringkas, dan kitab lain ringkas je. Kitab lain buat macam mana? Dia kata tukar menukar harta dengan harta. Muqabalah mal bimal. Muqabalatun malin bimalin biizni syar'i. Tukar harta dengan harta yang diizin oleh syarak. Sebab ada tukar harta dengan harta yang tidak diizin oleh syarak. Yang jadi riba. Baik, itu secara umum. Secara umum kita nak kena faham, apabila sebut jual beli dalam kitab ringkas ni, dia akan sebut tukar menukar harta dengan harta. Itu jual beli. Tukar benda dengan benda, tukar harta dengan harta. Itu secara umum. Tapi kita tak nak umum sebab kita dah belajar banyak kali dah. Kita terus secara detail. Jadi tukar harta dengan harta tu macam mana? Okey, dia mula dengan aqdun, mesti ada akad. Mesti ada akad. Satu akad. Nak panggil jual beli ni mesti satu akad. Akad apa dia? Bau pertukaran.
Biasanya kita terus ke pertukaran. Ini yang detailnya kena ada satu akad. Apabila disebut akad, ingat, apabila kita faham makna akad, terus dalam minda kita terbayang. Sebab tu kita boleh tahu, boleh cek jual beli tak jual beli. Sebab apa? Sebab pertama sekali kita kena faham apa makna akad. Yang kata akad ni, rabtun bainal aqidaini. Ikatan antara dua orang yang akad, yang melakukan transaksi, yang melakukan kontrak. Bahasa moden ini dipanggil kontrak. Jadi akdum ni dia panggil apa? Rabtun bainal aqidaini. Satu ikatan antara dua orang berlafaz. Ikatan ni ikatan apa? Ni lagi kena takdir. Maksud ikatan apa? Ikatan yang mengandungi. Tu kena takdir lagi. Kalau nak detail kena rabtun tu apa maksud rabtun? Ikatan apa dia? Maksudnya yashtamilu, yang mengandungi lafzul ijab wal qabul, iaitu ikatan yang mengandungi lafaz ijab min janibil ba'i, ijab daripada penjual, wal qabul min janibil mushtari. Detail habis. Takdir semua. Itu baru ikatan, baru dobit di akdum. Jadi satu-satu poin itu dobit. Akdum ni ikatan, kalau kita secara umum dia panggil akdum je. Akdum ni apa? Rabtun bainal aqidai, ringkah. Tapi kena takdir lagi. Apa makna rabtun? Ikatan, yang kata ikatan tu yang mengandungi lafaz ijab daripada penjual dan qabul daripada pembeli. Maknanya kita faham di sini, apabila kita sebut akad, terus terbayang dua benda. Ni kita buat dhabit nombor 1. Apabila kita sebut akad, dan mazhab kita terus dua benda terbayang. Apa dia? Pertamanya ijab, lafaz ijab. Yang keduanya lafaz qabul. Jadi dua lafaz ini dipanggil aqdun. Dua lafaz ijab dan qabul ni dipanggil dua. Kalau satu tak dinamakan akad. Dia ada ijab. Qabul, pembeli tak nak sebut saya beli. Penjual kata saya jual abang. Pembeli senyap tak cakap apa. Adakah dipanggil akad? Tak dinamakan akad. Hanya berlaku muawadah, pertukaran, maka tak dinamakan bai'ul hakiki. Kenapa? Kerana jual beli yang tidak ada akad. Walaupun muawadah. Muawadah tu transaksi, tukar menukar. Kita belum transaksi lagi. Ini baru kita nak cerita akad. Baik, inilah ringkasan daripada makna akad. Kita ringkaskan jadi apa? Sebut akad, nampak dua. Lafaz ijab dan lafaz qabul. Ijab daripada penjual, qabul daripada pembeli. Okey. Lafaz, apabila kita sebut akad, maka terbayang dua benda, iaitu perkataan. Boleh juga kita guna macam ni. Kita guna ringkas. Apa makna akad? Perkataan yang mengandungi lafaz ijab dan perkataan yang dipanggil qabul. Itu dipanggil akad. Kalau ada satu lafaz saja, lafaz tu nama apa? Nama ijab. Tak dinamakan akad. Kenapa? Akad mesti dua. Sebab apa nak nama dua? Baru nama rabtun, ikatan. Dia ikat ni kena ada dua. Kalaulah satu, tak panggil ikat. Kan menikah ni panggil ikat. Kan ada menikah satu. Tak menikah lah single. Dia single lagi ni. Pak Lee ni. Dia tengah naik saham lagi. Sebab apa? Dia tak ikat lagi lah. Ijab tu pula. Ijab ni dah bahasa orang Melayu dah. Bahasa Melayu dah. Sampai kita pun tak boleh terjemah. Kalau kata apa dia ijab? Ijab lah. Dia tak boleh terjemah. Punya hak alim orang kita. Apa tak boleh terjemah? Alim apa tu Ustaz Fendi? Tak boleh terjemah. Tak ijab. Kalau dia tahu pun, dia kata itulah Ustaz ijab, aku nikah akan dikau. Dia tengok dia. Kalau aku jual akan dikau, itu sebagai jual beli. Pula. Aku jual akan dikau akan kereta ini. Tu cuba buat skrip lagu nikah. Ijab tu dia
apa dia? Tu lafaz kata saya jual. Tu orang alim tu. Qabul itulah hak kata saya beli tu. Qabul tu apa ni? Dia boleh bagi contoh skrip. Itu contoh skrip. Orang nak makna ijab. Bukan contoh. Beza contoh skrip dengan makna. Beza. Makna. Dia bagi contoh. Tak tahu lah. Sebab kita dah tak terjemah daripada dulu lagi. Makna ijab. Ijab ni apa dia? Ijab ini perkataan yang menunjukkan penyerahan milik. Sekejap lagi bagi contoh. Apa ada contoh? Ni kita tahu makna dulu. Sebab tu kena ada ijab dan qabul. Sebab apa? Sebab kena ada lafaz yang menunjukkan penyerahan milik barang kepada pembeli. Okey, jadi takrif ijab apa dia? Takrif ijab ni lafaz dia panggil satu lafaz yadullu ala tamlik. Lafaz yang menunjukkan di atas penyerahan milik barang daripada penjual kepada pembeli. Itu detail. Habis. Sebab tu ijab, jangan kata ijab belah pembeli. Salah. Ijab dia kena mari ikut penjual. Kenapa? Kerana penyerahan ini, penyerahan milik ni, penjual ni dia nak tukar milik, nak bagi kepada pembeli. Maka mesti dia kena ada lafaz, skrip, contoh. Macam mana lafaz yang menunjukkan bahawa saya ni nak serah milik kereta saya kepada Abang Zaki. Maka lahirlah contoh skrip yang kita selalu duk sebut ada 3 contoh skrip. Full, skrip yang penuh, ada skrip yang sederhana, ada skrip yang paling pendek. Skrip yang penuh macam mana? Aku jual kereta ini dengan harga RM30,000. Tak boleh tunai pun tak apa. Nak boleh tunai pun boleh lah. Kalau boleh tunai, komplit habis. RM30,000 tunai. Tekan. Lepas tu pembeli berjawab, saya terima. Bukan terima, saya beli. Jadi buat lagu nikah. Tapi memang konsep dia sebenarnya lagu nikah je. Itu ijab. Settle ijab ni, makna ijab settle, iaitu lafaz yang menunjukkan penyerahan milik. Contoh dia, ada skrip dia. Aku jual barang ini dengan harga yang tersebut. Baik, apa makna qabul? Qabul ni pada lughah terima. Qabul ni pada lughah terima. Apa makna terima? Iaitu lafaz yang menunjukkan penerimaan milik. Tadi tamalluk. Tadi tamlik, ni tamalluk. Dia panggil tamlik atau tamalluk. Sebab apa? Sebab akad jual beli ni kita dah belajar dulu dalam tajuk dalam kitab yang sama. Kita pernah sebut prinsip jual beli. Dia ada akad pemilikan, dia ada akad naqluliyat, dia ada akad izalah. Ada akad itu prinsip umum. Jual beli ni ada prinsip dia. Prinsip akad pemilikan. Lebih kurang berapa ke 10 hampir 10 prinsip berada di atas prinsip pemilikan. Akad jual beli milik, pindah milik. Akad hebah, pindah milik. Hadiah, pindah milik. Sedekah, pindah milik. Sewa tak pindah milik. Sewa dia panggil pindah milik manfaat. Dia bukan pindah milik diri benda. Tidak. Pinjam hanya bukan pindah milik, tetapi dia panggil milik manfaat. Itu dia beza. Pinjam milik manfaat. Sewa milik diri dan juga milik manfaat. Tapi tak berkekalan. Itu je beza dengan jual beli. Baik, settle. Satu. Jadi akad itu merujuk kepada lafaz ijab dan lafaz qabul. Ijab tu apa? Qabul tu apa? Maknanya, pertama sekali, apabila akad dia merujuk kepada rukun yang kelima dan keenam. Yang kedua, muawadatin, satu akad pertukaran. Satu akad pertukaran. Dia panggil tukar menukar. Jadi tukar menukar itulah dipanggil jual beli. Dalam bahasa Melayu kita panggil tukar menukar. Dalam bahasa syarak dia panggil baik. Dalam bahasa Arab dia panggil muqabalah, muawadah. Tu bahasa Arabnya muqabalah. Bahasa Arabnya dia panggil muqabalah. Muawadah. Bahasa syaraknya dia panggil jual
baik atau jual beli. Jadi jual beli ni umumnya pertukaran. Akad pertukaran. Pertukaran apa ni? Pertukaran milik. Kembali baliklah milik. Sebab tu belakang tu dia buah milik. Pertukaran. Apa yang dia nak tukar? Mesti ada benda. Iaitu maliyatin. Harta. Satu akad pertukaran harta. Harta ni kita nanti tunggu di tajuk khusus lah. Sebab dia panjang harta ni. Dia ada makna harta. Dia ada makna harta, dia ada ciri harta. Ada 3 ciri harta. Jadi di sini paling penting. Biar dulu malam ni kalau kita bahas dia panjang. Nak menentukan maliyah ni sangat penting sebab dia ada kaitan dengan rukun ke-1, 2, ke-3. Rukun ketiga ni ada 2 iaitu mabik dan juga saman, baran dan juga price. Baran dan price ni dipanggil maliyah. Baran yang kita nak tukar dan juga harga dipanggil maliyah harta. Jadi dia ada ciri harta. Kenapa tak sah jual beli ini najis? Sebab tidak dipanggil harta. Kenapa tak sah jual beli bangkai? Najis kan? Bangkai, bululan, binatang yang tak ada sembelih, gading gajah, belalai gajah, tanduk rusa yang mati tidak ada sembelih. Kenapa tak sah? Kerana dia bukan harta. Nanti kita akan bahas makna harta dan paling penting juga ciri harta. Sebab dia ada ciri. Kalau tak faham ciri, orang tanya, kenapa sebiji gandum tak sah dijual beli? Sebab dia bukan najis. Kalau kita faham sekarang najis, kalau tiap-tiap harta itu tiap perkara yang suci ciri dia. Kalau najis bukan harta. Satu je kita tahu. Kita tak akan boleh jawab apabila orang tanya kenapa benda yang sedikit seperti biji gandum sedikit kan tak usah dia jual beli. Dia jawab dia kerana dia tak namakan harta. Kenapa dia tak namakan harta? Kerana dia tak dapat ciri harta. Ada ciri harta ni dia ada mutamawwal, mesti ada nilai. Nilai ni siapa yang beri? Bukan kita. Syarak yang beri nilai. Kalau 2 biji, syarak tak beri nilai kepada 2 biji, bukan kurma, 2 biji benda yang kecil. Itu ciri. InsyaAllah akan datang, maliyah kita letak akan datang. Makna maliyah dan ciri maliyah. Tufidu milka ainin bertujuan untuk proses pindah milik benda secara berkekalan. Baik, saya terus kepada rukun. Jadi, kita dah faham yang kata makna jual beli yang sebenar dia mesti merakumi semua rukun. Iaitu akad dah lahir 2 rukun. Muawadah pertukaran apa? Harta dengan harta. Harta ni dia ada 2 rukun. Apa dia? Mabik. Harta kena ada 2 iaitu mabik dan juga saman. Di mana 2 lagi? Yang dikena takdir. Tukar menukar harta. Ini harta tu kan ada mabik, barang dengan harga. 2, 4. Mana 2 lagi? Kena takdir. Antara penjual dan pembeli. Baik mushtari kena takdir. Di tengah-tengah tu takdirkan baik mushtari. Maka tufidu milka ainin bertujuan untuk pindah milik, itu dia panggil target jual beli. Kenapa tujuan Allah Taala mensyariatkan jual beli? Untuk sebagai proses pertukaran milik. Settle. Lahirnya 6. Pada ta'arif ini keluar 6 rukun. Komplit. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, bermula rukunnya rukun jual beli. Seperti barang yang tersebut di dalam kitab Majmu', yakni kitab tulisan Imam Nawawi Syarah Muhadzab, iaitulah tu khabar. 3 perkara. Iaitu 3 perkara. Pertamanya, kita cepatlah sebab kita dah bahas tadi. Pertamanya aqid. Pertamanya daripada 3. Jadi jual beli rukun dia ni dia ada 3 versi tau kita boleh sebut. Kita boleh guna 3 rukun jual beli, kita boleh guna 5 rukun jual beli, kita boleh guna 6 rukun jual beli. Ikutlah kita nak guna mana-mana. Semua betul.
Kalau kita guna 3 rukun jual beli mengikut gaya bahasa yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Kenapa jadi 3? Sebab dia gabung. Dua. Aqib terbagi pada 2. Aqib ni apa? Orang yang berkontrak. Orang yang berakad. Apa ni akad? Kita dah faham dah. Ijab qabul. Orang yang berakad ni, siapa dia? 2. Penjual dan pembeli. Kalau sebut aqid, aqidain, 2 orang berakad, yakni ba'i' dan mushtari. Penjual dan pembeli. Sebab apa? Sebab mesti ada orang. Mesin tak boleh. Orang yang nak berlafaz dengan ijab dan qabul. Jadi, yang kedua apa? Ma'qudun alih. Rukun kedua. Rukun kedua lahir 2. Rukun kedua ni, ma'qud alih, benda yang diakad. Dia nak akad itu, nak tukar tu ada benda. Ya. Apa dia benda ni? Ma'qud alih 2. Iaitu barang, mabi' dan juga saman. Harga. 2 dah. Yang ketiga apa? Rukun yang ketiganya ialah sirah. Siratun. Apa dia sirah? 2 lahir. Iaitu ijab dan qabul. Sirah ni, dia panggil, terma ni, ataupun dia panggil bahasa ni, dia merujuk pada apa? Dia merujuk kepada, orang tanya, apa makna sirah? Kan, sirah nikah, sirah jual beli. Sirah ni, dia merujuk kepada lafaz yang mengandung ijab dan qabul. Sama dengan akad. Apabila kita sebut sirah, terus terbayang. Ijab qabul, tu sirah. Sirah ni kalau kita bahasa moden hari ni, dia panggil macam, apa nak terjemah moden? Siar ni, dia asal bentuk siar ni, dia asal pattern. Siar ni macam ukiran. Tu kalau bahasa sebenar dia. Ukiran. Pattern, simbol. Jadi apabila kita sebut sirah jual beli, kena kepada apa? Kena pada ijab dan qabul. Simbol kepada ijab dan qabul. Tu simbol. Jadi kita di kadang-kadang duduk pondok lama ni, nak duduk pondok petani. Orang KL pergi petani, kena masuk pera tu, bahasa tu. Bahasa petani dengan Kelantan, kena duduk, kena bergaul. Kan? Kena tok guru sebut bahasa pekat, 6 bulan baru duduk tengah nak faham bahasa baru. Level seterusnya, nak memahami bahasa kitab. Bukan bahasa Kelantan, bahasa kitab. Sebab tok guru terjemah. Siyar ini apa dia? Ukiran. Dia ambil sebiji dalam kitab. Ukiran. Apa benda ukir ni? Yang kita tahu Melaka-Laka ni ukir. Jadi kita kena kaitkan bahasa itu dengan zaman kita. Itu penting. Jadi kemahiran belajar, dia berada pada apa? Kepada salah satu teknik untuk cepat kita faham, kepada penggunaan bahasa. Sebenarnya yang lama kita mengambil masa lama tu untuk memahami 2 bahasa. Pertamanya bahasa pertuturan dia, tuturan tuan guru kita, dan yang kedua ialah bahasa syariat. Sebab bahasa syariat kena terjemah kepada bahasa pertuturan kita. Jadi tok guru dia menggunakan bahasa syariat dia terjemah syariat menggunakan bahasa pertuturan dia. Kalau dia matching channel kita, okey. Ni dia tak terjemah dia kira bahasa lama tu lah. Menyebabkan kita kena cuba memikirkan lama-lama apa sebenarnya. Macam belajar takluk lah. Kan? Sebenarnya takluk bukan payah pun. Kan? Cuba ubah bahasa kepada bahasa kita je. Walaupun tak tepat lah. Bukan tepat, tapi untuk orang panggil ala sabili, orang panggil apa? Takribul fahmi, untuk memudahkan, mendekatkan kepahaman kita, kan? Terjemahlah takluk kepada function, kepada bidang tugas, kan? Pada portfolio. Itu cara terjemah. Jadi pengalaman kita mengaji lama-lama di pondok ni dengan tok guru ni, itulah dia. Sebab tu penting mengaji lama supaya kita boleh collect pengalaman, dan pengalaman tu kita boleh sharing. Sebab jalan yang kita dah lalui itu, kita tak nak orang lain tu lalu jalan sama. Kalau kita nak faham, makan masa 3-4 tahun baru faham takluk. Ngaji 2 khatam dah, dua kali khatam kitab, tapi tak faham takluk. Duk main apa beza di antara orang panggil samarah dengan sifat pun tak faham, kan? Walah apa, bukan payah pun. Jadi itu kena pengalaman. Sebab itu penting. Kenapa tulus zaman? Kenapa Imam Syafi'i minta supaya mengaji lama? Sebab rahsia pada lama tu.
Jangan kita kata kalau kata ustaz mengaji sak sudah lah. Jangan kan, mengaji dah lama walaupun kita mengaji sekejap pun faham. Mengaji sekejap faham, dia ada rahsia pada lama. Sebab kematangan kita pada ilmu, kan? Apabila ilmu ni matang, dia waktu kita mengaji sekali, kita dah baca dah, tapi kita nak khatam lagi. Kenapa? Walaupun kita baca kali kedua, tapi dia ada rahsia tempat-tempat yang kita akan tahu. Oh, lagu ni dulu akak aku dah faham dah akak ni. Baca kali kedua, oh nampak lagu lain pula akak. Kenapa tak? Kali ketiga baca lagi, makna akak lagi faham kot lain pula. Dia luah lagi makna. Baik. Boleh tiga cara tadi. Pertamanya akidun ada dua, bai' dan mushtari. Akidun dua, penjual dan pembeli. Yang kedua ma'qudun alaih, dua, mabi' dan juga saman. Yang ketiganya sirah ijab qabul. Cukup 6. Kalau kita nak kira 5, macam mana jadi 5? Rukun jual beli 5, macam mana jadi 5? Pertamanya penjual, yang keduanya pembeli, yang ketiganya baran, yang keempatnya harga, yang kelimanya sirah. Tu sirah. Sirah tak pecah ijab qabul. Tapi kalau nak 6, tak boleh sebut sirah. Yang kelima kena ijab. Yang kena qabul. Tu cara bilan. Jangan duduk berkelahi ya. Kawan kita kata rukun jual beli berapa? 5. Tak, 6. Berkerah dia. Seorang lagi 3. Menipu semua. Dia kata 3 rukun jual beli. Sampai 6 ni. Allah, mengaji kat mana dia kata. Seorang tok guru pecah 3. Tu kan. Apa tu hang tak ada guru lagi pecah banyak. Pak tu syaitan. Apabila tak ada guru, syaitan bagi idea ni. Mu goreng. Kali ni mu goreng ni. Kali ni mu goreng ni pula. Tu banyak pecah kalau syaitan tak ada. Kalau tok guru tak ada. Sebab idea datang pada syaitan. Jadi 3, 5, 6 tu betul semua? Betul semua. Formula bang 3, 5, 6. Striker 3. Boleh mana? Boleh dah abang kupas tu. Pertamanya akid iaitu bai' dan mushtari. Settle. Yang keduanya ma'qudun alaih. Apa dia ma'qudun alaih? Benda yang diakad. Iaitu saman dan musamman. Musamman ni apa? Benda yang diperharga atau dipanggil mabi'. Saman tu harga, musamman tu mabi'. Dan ketiganya siratun, sirah. Apa dia sirah? Ijab dan qabul. Maka sah jual beli dengan ijab dan qabul jika atas jalan bergurau-gurau sekalipun. Okey, nak masuk tajuk pertama. Ni tajuk lain ni. Maka tu dia nak perincikan ijab dan qabul. Ni nak mula masuk. Sikit lagi ya? Boleh lagi sikit lagi Kita berhenti di... Ini nak mula masuk penerangan berkaitan dengan rukun pertama. Dia mula rukun pertama dulu. Tak. Dia mula rukun last. Ni gaya bahasa kitab mutlak. Dia tak mula rukun penjual dan pembeli. Tapi terus dia mula dengan ijab dan qabul dulu. Tengok kita nak tengok dulu kat mana nak berhenti. Dia cerita contoh tu, bawah tu. Okey, kita baca contoh dulu. Maka sah jual beli. Baik, penerangan berkaitan dengan lafaz ijab dan qabul, rukun yang ke-6 dan ke-5 dan ke-6. Maka sah jual beli. Sah tu dengan lafaz ijab dan qabul. Dengan lafaz, dengan adanya lafaz yang dipanggil ijab dan adanya lafaz yang dipanggil qabul. Baru sah. Nak kata sah jual beli tu, dengar. Takluk pada sah. Kalau tak ada salah satu daripada tak ada dua lafaz ni, maka tak ada lah sah. Tu. Jadi nak sah tu hukum. Kena lahirkan hukum ni mesti sempurna. Apa dia yang sempurna masyurut syarat? Syarat dia mesti sempurna ijab dan qabul. Kalau tak ada ijab dan qabul, ataupun ada salah satu daripada dua. Ada ijab, qabul tak ada.
juga tak sah. Sebab tu banyak ulama atas kita dah bahas sebelum daripada ni ada tiga cara. Orang panggil tiga situasi. Banyak ulama atas. Jadi ini samalah ni. Tak ada ijab qabul. Yang kata tak sah ni apa? Tak sah ni ada tiga situasi. Pertamanya tak sah ini sekiranya tidak ada ijab dan qabul, tak sah. Satu. Yang kedua tak sah jual beli sekiranya ada ijab, tidak ada qabul. Ijab je ada. Penjual kata, saya jual abang, kita pun ambil senyap sama-sama. Orang tak cakap pun terima kasih. Orang cakap jual dulu. Dia duk main nak tunggu nak cantik orang cakap jual. Cakap terima kasih. Cakap jual. Kawan ni cakap saya jual baru tak cakap lagi terima kasih. Dia cakap sama-sama bang, terus pergi. Maknanya ada ijab, tidak ada qabul. Situasi ketiga, ada qabul, tidak ada ijab. Sebaliknya. Jadi tiga situasi ini tak sah. Situasi pertama, tidak ada ijab dan qabul. Senyap. Olo barang. Olo duit. Senyap. Ataupun dia bukan senyap. Dia bercakap, tetapi percakapan dia tidak dinamakan ijab dan qabul di sisi syariat. Mana contoh? Contoh, dia holo, terima kasih. Ambil sama-sama. Adakah itu lafaz menunjukkan ijab qabul? Tidak. Walaupun ada setengah saya biasa dengar, Tok Guru sebut, dia kata, terima kasih dengan sama-sama ni dia nama ijab qabul. Itu syarahan dia lah. Tapi dari segi yang kita belajar, tidak. Sebab terima kasih dan sama-sama ni tak boleh menepati ijab qabul. Dia kata maksud terima kasih tu kerana jual lah. Bagi kita dah. Sebab tu yang kita belajar, guru kita kata tak. Tu dia mungkin dia wallahu alam lah, saya pernah dengar lah. Umayyah Kitab Matlaq juga dalam Facebook Live. Dia kata hari ni terima kasih dengan sama-sama tu boleh dianggap jual beli juga. Yang tu kita tak. Wallahu alam. Tapi yang kita belajar tidak. Jadi kita pegang pada guru kita, memang tak menepati. Sebab itu budaya. Budaya kita, terima kasih ni bukan kata nak jual. Bukan kata nak jual. Itu budaya kita sebagai orang Melayu ni, dia kaya dengan berseni adat. Kan? Orang tolong beli, kerana beli kat kedai saya ni, terima kasih lah. Bukan merujuk pada beli. Dah. Tapi syarah tu, ustaz tu, wallahualam lah. Kita serah pada dia. Jadi yang kita belajar, tidak. Okey, satu Jadi yang tak sah ni, yang tidak ada ijab qabul ataupun ada perkataan lain, tidak menepati ijab qabul. Satu. Yang kedua, ada ijab, tidak ada qabul, tak sah. Yang ketiga, ada qabul, tidak ada ijab, tak sah juga. Tiga situasi ini tak sah. Kenapa? Tidak dinamakan jual beli yang sempurna. Tu. Maka sah jual beli dengan ada lafaz yang dipanggil ijab dan qabul. Jika atas jalan, ni dia panggil apa ni? Ni dia panggil apa nama ini? Jika atas jalan bergurau-gurau sekalipun, walaupun lafaz tu lafaz bergurau, asalkan ijab qabul ada, walaupun bentuk ijab qabul dia tu bergurau, sah. Royah bukan? Royah. Nak cari tadi tak jumpa. Royah. Tak muncul royah, tak datang. Ustaz Penny tolong sebut nama royah. Ni nak cerita royah. Apa royah tu? Royah dalam bentuk bergurau pun sah. Tu sekalipun kena ada. Mudah cam lah. Kalau ada sekalipun royah. Satu lagi kita boleh can di royah, intonasi Tok Guru. Saya kalau baca di masjid, saya tak akan ikut rentak gaya tu, takut orang lari. Kalau baca tak ramai bolehlah. Kalau kita nak ingat balik rentak dia, Tok Guru dia ada intonasi dia. Inilah kayanya seni bahasa Melayu kita ni. Tok Guru ni dia reka sekali dengan intonasi suara. Kalau mubtada, bermula, kena ada intonasi kan. Main buat baca khutbah ni, bermula, tak ada seni. Kita boleh tahu khabar di mana, iaitulah
Tu khabar tu. Dia nak cerita khabar ni, nak cerita apa dia? Nak cerita apa? Nak cerita rukun. Iaitulah 13 rukun. Kena berhenti ya. Tu kita tahu, khabar. Jadi nak murid ni betapa lamanya mengaji. Dia tahu dah mana khabar. Tak tengok pun. Nyanda, khabar. Tulis khabar. Dicam dia mana? Tak tengok pun. Suara Tok Guru tadi. Tahu. Itu nasi dia. Itu nasi dia. Tom dia ada. Begitu juga rayah. Rayah ni Tok Guru kena berhenti. Dia tekan tu. Mana-mana. Jika atas jalan bergurau-gurau sekalipun. Kena tarik sikit pun. Tanda rayah. Bersalahan. Bersalahan ni tak sah. Bersalahan. Lainlah. Istihza. Bersalahamlah perkataan yang termasuk dalam istihza. Istihza ni, apa nama? Istihza ni dia persenda dia panggil. Persenda. Dia bukan bergurau. Dia panggil preli. Persenda je. Bukan nak bergurau pun. Kalau bergurau sah. Jual kat saya abang kereta cantik kereta abang. Jual abang kata bergurau tak apa Ustaz. Ambil jadi sah. Jangan bergurau jadi. Duit tak bayar lagi. Tapi sah dah, ambil duit bayar. Tu dia panggil mabit fi zimmah. Itu apa? Saman fi zimmah. Kita akan belajar. Ada mabit fi zimmah, ada saman fi zimmah. Yang kita naknya lah hal dua-dua. Cantik. Tapi sah hal sebelah, zimmah sebelah. Dia poket lagi duit. Dia poket lagi duit, akad dulu. Duit tak buka lagi, tak keluar lagi. Itu dia panggil apa? Dia panggil sah juga jual beli, walaupun duit tadi tak buat keluar lagi. Tapi dia sudah ada. Itu dalam kita akan belajar secara detailnya. Itu dia panggil barang duduk depan mata dah. Barang itu dia panggil barang muayyan. Tertentu depan mata ni. Muayyan. Tetapi saman harga fi zimmah. Zimmah ni kalau kita belajar biasa tak detail. Zimmah ni hutan lah. Bukan hutan. Maksud zimmah ni dia merujuk kepada apa? Kepada harga ataupun duit yang tidak ditentukan duit mana dan menjadi tanggungjawab dia untuk bayar. Itu dia panggil fi zimmah. Dia sepatutnya sebenarnya syarat sangat ketat. Dia kena muayyan dua-dua. Barang tentu, spesifik barang mana nak jual. Ni kereta ni nak jual. Tu dia panggil barang muayyan. Dan duit pula kena keluarkan muayyan. Dia panggil saman muayyan. Apa maksud muayyan? Tertentu, spesifik ni. Duit ni yang ada nombor siri ni. Dia tengok dah, abang tengok dah duit 1,000, 10 keping, 10,000. 1,000, 1000, 10 keping. Dia setuju tak? Setuju. Maka sebelum akad, dia dah tengok. Itu dia panggil duit yang tertentu. Tengok syarat, ketat jaga. Settle. Ada bagi salah ke? Sila. Tak ada asal, tak ada orang kot. Ada? Tak ada kamu ini apa? Jiran. Jiran tu kedua belah. Lagi. Kerana apa yang istihza senda preli ni tak jadi ni? Kerana tiada diqasakkan lafaz bagi maknanya. Kerana tidak diqasak, tidak ditujukan. Tidak dimaksudkan. Qasak tidak maksudkan. Tidak dimaksudkan lafaz pesenda tadi tidak dimaksudkan apa? Bagi maknanya bagi jual beli. Bukan dia nak jual beli. Bukan dia sebut tu dia tuju kepada jual beli. Tak. Dia perli ya. Tak sah perli. Tak sah persenda. Sebab apa? Sebab dia bukan nak kepada makna jual beli. Adapun dia istihza, dia gurau, memang dia sebut jual beli. Tak apa, Ustaz ambil lah. Tapi dia melawak aja, bukan nak jual sungguh. Walaupun dia melawak, tapi dia nak pada jual beli. Itu beza di antara preli dengan makna. Dengan persenda. Maka lafaz ijab. Baik, nak masuk tajuk seterusnya. Settle dah. Maka lafaz ijab ni penerangan berkaitan dengan contoh ijab dan qabul. Rasa mengantuk akan datang. Tak? Rasa mengantuk kita sambung. Ni contoh. Contoh dia ada 3 versi. Maka lafaz ijab, maka contoh lafaz ijab itu. Ni contoh pertama ni. Contoh yang sempurna.
contoh yang kedua, contoh sederhana, contoh yang ketiga, contoh paling pendek, 3 versi. Kita dah belajar dah dalam kitab Idamah Penuntut Jilid 1 kan. Jadi mudah faham lah kita baca. Okey. Sebab kalau dia nak cari tempat tu berhenti tu jauh. Nak sambung pula minggu depan. Wallahu a'lam. Boleh Muqaddimah. Apa panjang juga. Jadi kalau senda ni macam ni lah Ustaz. Dia kurang macam kan kereta kau jadi aku punya kan. Tak edit ada kan. Jual beli kan. Boleh pemilik. Boleh. Lapak jual beli lah. Tu kinayah. Kinayah. Keretamu ni jadi milik aku. Kalau dia tak sambut, dia senyap je. Tak jadi lah. Yang perli ni macam mana? Macam tu. Yang perli ni maksud dia ni, dia persenda ni, dia bukan persenda ni, dia tak sebut jual beli pun. Dia tak nak pun pada mana jual beli. Contoh dia cakap macam mana? Contoh dia kata, dia tak sebut pun jual beli. Contoh dia kata, apa nama ni, bagi kereta aku tak nak. Dia kata kereta ni kalau jual kat aku, tak ada nak dia kata. Dia memang dia tak niat pun nak jual beli. Walaupun dia sebut jual beli ataupun dia tak sebut jual beli langsung, lagilah tak jadi. Tu baru sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ambil berkat baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.